kerajaan ataupun swasta. Yang kedua, untuk menghadkan masa operasi sektor ekonomi. Bagi memastikan pergerakan dapat dikurangkan ini, 80% kaki tangan kerajaan akan bekerja dari rumah yang melibatkan seramai 750,000 pekerja. Detail mengenai jabatan mana yang perlu bekerja ataupun di mana yang tinggal di rumah ini akan diumumkan oleh KSN, Ketua Setiausaha Negara. Selain daripada itu, sektor swasta juga akan mengurangkan jumlah pekerja yang hadir di satu-satu masa kepada 60,000, dan ini akan melibatkan seramai hampir 6.1 juta pekerja di sektor ini. Ini sebenarnya, saya ulangi sekali lagi, yang bekerja dari rumah, ada kesilapan. Yang bekerja dari rumah untuk sektor swasta adalah 40%, yang melibatkan 6.1 juta pekerja sektor swasta. Perkara ini detailnya akan diumumkan oleh pihak MITI sendiri. Pengangkutan awam juga akan dihadkan kepada 50% kapasiti penumpang sahaja. Manakala kekerapan bagi sektor ini juga akan dikurangkan. Ini bermakna di dalam LRT, bas dan sebagainya, penumpang dikurangkan kepada 50%. Seperti yang kita laksanakan sewaktu PKP 1.0 dulu. Mengenai operasi perniagaan, saya akan detailkan nanti, akan dihadkan sehingga 8 malam saja, iaitu bermula daripada 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Sekatan-sekatan ini sebenarnya merupakan penambahan kepada SOP yang telah pun berkuat kuasa pada 12 Mei yang lepas, yang mana penumpuan ketika itu lebih kepada sektor sosial. Sekali ini kita tambahkan dengan sektor-sektor ekonomi pula. Dan SOP yang lanjut, SOP yang lebih detail boleh diakses ke laman sesawang kementerian-kementerian yang berkaitan dan juga MKN. Dan semua sekatan tambahan ini akan berkuat kuasa bagi seluruh Semenanjung, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, mulai 25 hari bulan Mei. Kerajaan juga meletakkan tanggungjawab kepada pihak swasta untuk memastikan penularan tidak merebak dengan mewajibkan semakan status MySejahtera ke atas semua pekerja dan pengunjung sebelum memasuki premis, mewajibkan had jumlah pengunjung ke premis seperti pasaraya dan kedai, pemeriksaan premis kerajaan dan swasta secara agresif oleh pihak penguatkuasa, pemeriksaan secara bersepadu bagi meningkatkan keberkesanan dan dalam penguatkuasaan. Semua agensi penguatkuasa yang mempunyai kuasa kompaun perlu melaksanakan pemantauan SOP di tempat-tempat awam atau tempat yang berkaitan dengan tugas mereka, mempertingkatkan pengoperasian OPS pada hari cuti hujung minggu oleh agensi keselamatan yang biasanya tertumpu kepada hari-hari biasa, dan SOP yang detail
bagi sektor ekonomi termasuk perkilangan dan sebagainya akan diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Kerajaan juga akan menggunakan HIDE bagi mengenapasi kawasan-kawasan yang berisiko tinggi seperti pusat membeli belah dan kawasan perkilangan. Dan setelah Kementerian Kesihatan membuat penilaian risiko dan libat urus, kawasan yang didapati masih berisiko tinggi akan ditutup serta merta. Saya nak bagi sedikit detail mengenai SOP yang berkaitan dengan sektor ekonomi ini, iaitu operasi kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji, penjaja, gerai makan ataupun kios. Jika dulu daripada 6 pagi hingga 10 malam, sekarang ini 8 pagi hingga 8 malam. Begitu jugalah yang lain, penjualan makanan secara bawa pulang, pandu lalu ataupun penghantaran, kedai runcit, kedai serba nikah dan kedai keperluan harian, pasar malam daripada pukul 4 petang hingga 10 malam. Yang penjualan makanan semua tadi kedai runcit, kita daripada pukul 6 pagi hingga 10 malam kita jadikan daripada 8 pagi hingga 8 malam. Kedai makanan haiwan, stesen minyak kecuali di highway daripada 8 pagi hingga 8 malam. Kedai dobi daripada 6 pagi hingga 10 malam kita jadikan daripada 8 pagi hingga 8 malam. Kedai farmasi juga daripada 8 pagi hingga 10 malam, iaitu kita kekalkan. Jadi pedagang-pedagang lain yang kita benarkan dulu daripada pukul 6 pagi hingga 10 malam, kita pendekkan waktu perniagaan sehingga pukul 8 malam saja. Ini termasuklah shopping kompleks dan sebagainya, shopping mall juga kita benarkan berniaga sehingga pukul 8 malam. Seperti yang saya sebutkan tadi, tujuannya adalah untuk mengurangkan pergerakan. Saya percaya selepas pukul 8 malam, mungkin kita tidak perlu keluar daripada rumah kerana semua aktiviti perniagaan ditutup. Saya dah sebutkan tadi tentang work from home tadi untuk sektor awam dan juga swasta. Kalau sektor awam tadi 80% ya, yang bekerja daripada rumah, manakala sektor swasta 40% bekerja daripada rumah. Jadi bermakna kalau dikirakan lebih kurang 7 atau hampir 8 juta pekerja yang tidak lagi perlu untuk keluar bekerja di pejabat masing-masing, sama ada di swasta, perkilangan ataupun di pejabat-pejabat kerajaan. Jadi kesannya amat besar kepada pergerakan kerana 8 juta, 7 hingga 8 juta yang tidak bekerja ini akan membolehkan lebih mudah kita mengawal di segi aktiviti harian di kalangan rakyat kita, dan saya percaya tidak akan ada kesesakan jalan raya seperti yang ada hari ini. Jadi apa pun yang kita lakukan dengan SOP dan kita perketatkan, tetapi yang lebih penting adalah disiplin diri kita sendiri. Yang lebih penting bagaimana kita mengadakan kawalan kendiri di kalangan kita sendiri untuk memastikan tiada jangkitan. Kerana yang pentingnya adalah rakyat kita mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ramai yang bertanya tadi, kenapa kalau kita buat lockdown, total lockdown, kesannya betul? DG akan mungkin boleh memberikan penjelasan. Total lockdown itu mungkin boleh mempercepatkan dari segi mengawal lingkungan. Dan kalau kes sudah pun dapat kita turunkan selepas total lockdown, kita akan longgarkan kembali
SOP seperti dulu, daripada PKP yang ketat, PKP 1.0, apabila kes terkawal, kita turun kepada PKPB yang mana dilonggarkan lagi dari segi kawalan pergerakan dan SOP. Kemudian kita turun pula kepada PKPP yang lebih longgar. Tetapi kalau tiada kawalan yang kita lakukan secara kendiri ni, kes mungkin boleh meningkat semula. Dan kita akan tutup semula. Kita akan buat total lockdown semula. Apabila turun kes, kita buka semula. Apabila naik kes, kita akan tutup semula. Jadi buka tutup ini akan berterusan. Yang lebih penting untuk memastikan apa yang dilakukan oleh kajian ini dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan juga kawalan-kawalan pematuhan ini berjaya, bukan semata-mata tanggungjawab kerajaan, tetapi adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat semua. Jadi yang penting adalah amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri, keluarga dan masyarakat sekitar kita terus selamat. Kita jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kepada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 22 Mei 2021 jam 12 tengah hari. Kes sembuh adalah 4,694 kes. Jumlah kes kumulatif sembuh ialah 449,234, iaitu bersamaan dengan 88.9%. Kes baru hari ini ialah 6,320 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 505,115 kes. Kes import hanya 3 kes dan kesemuanya ialah bukan warga negara. Kes tempatan 6,317 kes, iaitu 5,870 warga negara bersamaan dengan 92.9%, dan 447 bukan warga negara bersamaan dengan 7.1%. Kes aktif dengan kebolehjangkitan kini ialah 53,682 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi iaitu ICU ialah 652 kes. Kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 370 kes. Kes kematian hari ini adalah 50 kes dan jumlah kumulatif kes kematian ialah 2,199 bersamaan dengan 0.44%. Jumlah kluster baru yang telah dikenal pasti hari ini ialah 17 kluster. Jumlah kluster setakat ini ialah 2,001 kluster. Dan jumlah kluster yang telah tamat ialah 1,466 kluster. Dan jumlah kluster aktif ialah 535 kluster. Sebanyak 50 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 22 kes di negeri Selangor, 9 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 5 kes di Johor, 4 kes di Kedah, 3 kes di Perak, masing-masing 2 kes di Sarawak dan Pahang, serta masing-masing 1 kes di Negeri Sembilan, Melaka dan Kelantan. Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baru akan disiarkan kemudian di laman media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia setelah diperincikan. Ingin dimaklumkan, kita perlu mengurangkan pergerakan dan tidak membenarkan perhimpunan, dan kita semua diseru untuk patuhi kepada SOP. Amalkanlah PKP kendiri dan keluarga dan duduk di rumah kalau tiada urusan penting. Kalau ada urusan, pastikan kita patuhi kepada SOP, iaitu 3W, elakkan 3W, elakkan 3S dan amalkan 3W. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita buka.